Obviously dengar memang macam orang berkawat tau. Mana ada orang berkawat dekat dalam sekolah tengah-tengah hutan time-time dekat pukul 1 pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Meremang Studio. Jadi macam biasa, hari ni aku ada beberapa kisah yang akan aku ceritakan kat korang. Tapi sebelum kita mulakan, jom kita layan Meremang Studio punya intro. Let's go. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey geng, sebelum aku mulakan cerita aku yang pertama, aku nak ucap terima kasih kepada korang yang dah subscribe aku punya channel, dan yang dah komen, dan yang dah like aku punya channel. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun support korang tu bagi korang tak seberapa, tapi bagi aku sangat-sangat besar. Jadi untuk korang yang masih lagi belum subscribe aku punya channel, korang boleh layan aku punya video daripada video pertama sampai sekarang. Dan kalau korang rasa cerita aku bagus dan aku ada potensi, korang boleh subscribe aku dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay, let's go. Kita mulakan dengan cerita yang pertama. Benda ni jadi apabila sepupu aku dia dah mula bersekolah di Sekolah Asrama Penuh Petasin Negeri Sembilan. Sebenarnya banyak kisah-kisah seram yang berlaku dekat sekolah tu. Sebab kalau korang nak tahu, Sekolah Petasin ni dia dekat atas bukit tau. Sudahlah atas bukit, sekolah dia dekat dalam hutan tau. Disebabkan tu jugalah aku dapat tahu dan aku tak hantar aku punya borang. Okey, ada satu masa ni aku datang ke rumah sepupu aku. Waktu tu sekolah dan dia pun bercuti. Waktu tu dia balik rumah. Okey, dan waktu ni lah dia cerita dekat aku apa yang dah berlaku selama beberapa bulan dia dah sekolah dekat Sekolah Asrama Penuh tu lah. Okey geng, dia cakap ada satu malam ni dia dengan kawan dia lepas prep, diorang standby untuk tidur lah. Waktu tu diorang tidur lambat sikit lah, dalam pukul 12 lebih. Sebab bagi untuk asrama, diorang dipaksa tidur sebelum pukul 10 lagi. Jadi sepupu aku ni dengan kawan dia, aku bagi nama kawan dia Azhar lah. Okay, sepupu aku ni nama dia Mirul. Okay, Mirul dengan Azhar ni pada malam tu dia orang ni tidur agak lambat sikit lah daripada budak-budak lain. Tak tahulah dia orang buat apa. Dan waktu tu pukul 12 lebih malam. Okey, waktu dia orang ni Mirul dengan Azhar, katil dia orang sebelah-sebelah. Dan dia orang punya kepala menghadap ke tingkap. Dan dia orang punya hostel ni, dia orang punya dorm ni dekat tingkat 3. Apa yang jadi malam tu, waktu dia orang cuba untuk lelapkan mata, tiba-tiba sepupu aku dia terdengar bunyi seakan-akan orang berkawat. Prap, prup, prap, prup, prap, prup. Jadi sepupu aku ni dia jadi macam, siapa pula yang berkawat malam-malam ni? Sebab memang
obviously dengar memang macam orang berkawat tau. Mana ada orang berkawat dekat dalam sekolah tengah-tengah hutan time-time dekat pukul 1 pagi ni. Jadi dia pelik lah. Okey, waktu dia dengar benda ni, dia cuba untuk memandang ke arah Azhar, yang mana dia tahu Azhar pun belum tidur. Korang tahu tak, waktu dia pandang dekat Azhar tu, actually Azhar dah pandang dia tau. Dan dia baru dapat tahu yang Azhar pun dengar apa yang dia dengar sebenarnya malam tu. Jadi bila dia perasan yang Azhar pun dengar benda tu, jadi dia macam buat isyarat lah. Dia macam dia cakap macam, kau tak dengar ke? Kau dengar tak? Kau dengar tak? Dia cakap macam tu. Jadi Azhar dia mengangguk, menunjukkan yes, dia pun dengar. Pendengar-pendengar meremang studio, apabila Mirul dengan Azhar ni terdengar seperti ada orang berkawat pukul 12 lebih malam. Diorang memang cuak, geng. Yelah kan, budak-budak umur baru 12 tahun, 13 tahun kena benda ni dekat dalam asrama, yang mana waktu tu pukul 12 lebih malam, geng. Nak-nak pula, diorang ni adalah pengalaman pertama, yang mana diorang tak pernah lagi duduk dom sebelum ni. Jadi disebabkan suasana yang sangat gelap, dengan keadaan sekolah asrama tu yang memang diorang tahu dalam hutan atas bukit, itu akan menambahkan lagi diorang punya perasaan takut. Jadi Mirul dengan Azhar ni sebenarnya diorang dah menggigil tau. Diorang menggigil ketakutan sebab bunyi telapak kaki yang sedang berkawat tu semakin lama semakin kuat, geng. Jadi Mirul dengan Azhar ni cuba untuk baca beberapa ayat Al-Quran. Diorang cuba untuk baca doa Al-Fatihah, surah An-Nas, yang mana itu je yang diorang tahu waktu tu, geng. Tapi yang diorang pelik, walaupun diorang dah baca beberapa kali, bunyi itu tetap kedengaran, geng. Jadi Mirul dengan Azhar ni betul-betul takut. So, korang tahu tak apa diorang buat? Mirul ambil keputusan untuk turun daripada katil dia sendiri untuk menjenguk dekat bawah apa yang sebenarnya berlaku dekat bawah tu, geng. Jadi Azhar kata, Jangan. Azhar memberi isyarat berbisik, seolah-olah cakap, Jangan. Jangan. Azhar bagi nasihat pada Mirul, cakap jangan. Tapi Mirul ni, dia seolah-olah membuat-buat. Walaupun perasaan dia takut, geng, dia tetap nak tahu apa yang ada dekat bawah tu. Jadi Mirul perlahan-lahan menaikkan kepala dia daripada keadaan dia menyangkung. Slow, perlahan demi perlahan, dia cuba menjenguk, geng, apa yang ada dekat bawah tu. Korang tahu tak apa sebenarnya yang Mirul ni nampak? Mirul ni cerita dekat aku pukul 12 lebih malam, dekat pukul 1 pagi, dekat tengah-tengah hutan atas bukit. Dia menjengah dekat bawah blok dom dia. Apa yang dia nampak adalah sekumpulan askar Jepun yang sedang berkawat. Yang membuatkan Mirul ni lagi seram, askar Jepun yang sedang berkawat tu, dia memegang senapang di tangan kiri, dan di tangan kanan dorang semua memegang kepala, geng.
Mirul pun, ya Allah, apa ni? Apa benda ni? Dia cakap macam tu, geng. Jadi Azhar pun dekat sebelah dia tanya, kenapa? Kenapa? Dia cakap macam tu. Jadi Mirul tu dalam keadaan dia terkejut. Dia seolah-olah terkaku, tak boleh nak cakap apa-apa. Jadi Azhar ni pelik. Azhar ni cuba mendekati Mirul yang sedang berada bersandar pada dinding tingkap dom dia orang. Azhar ni pun disebabkan rasa nak tahu apa yang Mirul ni nampak, dia pun buat benda yang sama dengan Mirul buat, geng. Azhar cuba untuk menjenguk ke bawah tingkap, cuba untuk melihat apa yang Mirul ni nampak tadi. Dan apabila Azhar naikkan kepala dia, memandang ke arah bawah dom mereka, Azhar pun nampak ada sekumpulan askar Jepun sedang berkawat sambil pegang kepala masing-masing. Jadi diorang berdua ni dah memang terus tunduk dan tak tahu nak cakap apa-apa. Mirul ni dah memang tak boleh nak cakap apa-apa dah. Baca doa pun dah tak boleh. Azhar ni pula baru je nampak. Dia pun ikut sama-sama, geng, menggigil ketakutan. Dia cuba untuk baca beberapa surah, tapi dalam keadaan takut, surah tu tak terkeluar daripada mulut dia. Para pendengar Meremang Studio, malam tu jadi malam yang sangat seram bagi Azhar dan Mirul. Dan selepas kejadian tu, Azhar dengan Mirul tidur di satu katil yang sama, yang mana tempat tu tempat Azhar. Dan diorang ni berpelukan sambil berselubung dengan selimut. Walaupun dalam keadaan diorang dah tidur berdua, telinga diorang masih lagi dengar kaki yang masih berkawat. Prap, prup, prap, prup, prap, prup. Diorang cuba untuk tidur disebabkan ketakutan. Mirul seolah-olah menangis ketakutan. Dan malam tu akhirnya mereka dapat tidur. Pada keesokan harinya, Mirul dan Azhar bangun. Dan benda ni, cerita ni disebarkan kepada kawan-kawan dia orang yang ada duduk dalam satu dom. Dan lama kelamaan cerita ni semua dom tahu apa yang berlaku malam tu. Actually bila dia dah cerita benda ni, rupanya ada antara kawan-kawan dia orang dah dengar dah benda ni, cuma tak pergi jenguk je. Aku pun tak tahu kenapa Mirul dengan Azhar ni berani sangat pergi jenguk, nak tengok apa yang ada dekat bawah tu. Dan akhirnya diorang dapat tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat kawasan sekolah diorang pada malam sebelum-sebelum ni. Jadi cerita ni diceritakan dekat aku selepas dia bercuti sekolah, cuti sekolah yang panjang. Dia balik ke Seremban dan aku datang ke rumah dia. Dan ada satu malam tu Mirul ni cerita dekat aku kisah yang berlaku pada dia dengan kawan-kawan dia. Jadi waktu tu aku ni rasa alhamdulillah selamat aku tak hantar borang tu. Kalau aku hantar, geng, dengan aku kena sekali. Memang tak lah. Okey, tu adalah kisah yang pertama yang aku boleh sharekan kat korang. Korang rasalah sendiri apa yang seram sangat bila sekolah berasrama penuh di dalam hutan. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah Meremang akan bermula sebentar saja lagi, yang akan disampaikan oleh hos anda, Abang Fad, dalam Meremang Studio. Okey, geng, so jom kita start cerita yang nombor 2. Okey, cerita yang nombor 2 ni
Dia ceritakan kepada aku jugalah, yang mana sepupu aku juga yang cerita benda ni terjadi dekat tempat yang sama dengan cerita yang pertama tadi. Okey, jom kita mulakan cerita yang nombor 2. Let's go. Okey, selepas kejadian malam yang diorang dengar, Mirul dengan Azhar ni dengar bunyi orang berkawat tu, diorang memang agak seram lah. Dan diorang berhati-hati. Dan diorang jarang nak tidur lambat lepas tu lah. Bagus juga sebenarnya bila kena kacau macam tu kan, budak-budak kan. Jadi bila dah kena baru beringat. Okey, cerita yang nombor 2 ni terjadi selepas 2-3 bulan diorang bercuti panjang dan diorang balik ke sekolah dan belajar macam biasa. Okey, dekat asrama ni sama macam tempat belajar. Diorang malam ada prep untuk ulang kaji pelajaran untuk peperiksaan yang akan datang. Okey, ada satu malam ni Mirul ni dia nak pergi prep. Okey, cuma malam tu tak ramai yang pergi prep lah. Jadi dia cuba ajak kawan dia tadi yang Azhar tu. Azhar ni dah tidur. Jadi dia cuba ajak kawan-kawan lain. Kawan-kawan lain pun tak nak ulang kaji malam tu. Sebab ada yang kata penat, ada yang kata tak larat, ada yang kata tak ada mood. Jadi Mirul ni ambil keputusan untuk pergi ke ruang belajar, which is perpustakaan dekat tingkat 3 tapi blok sebelah lah dengan blok dia. Aku bagi tu blok B lah, dia blok A. Jadi dia cuba untuk pergi ke ruang belajar di tingkat 3 blok B. Malam tu lebih kurang dalam pukul 10.30 malam, dekat pukul 11 malam Jadi dia harapkan yang dia pergi sana akan ada orang lain, yang budak-budak kelas lain, budak-budak dom lain yang prep juga dengan dia. Jadi ceritanya bermula di sini. Malam tu Mirul dia kejut Azhar. Azhar, jom lah teman aku prep. Aku nak belajar sikit lah, ada benda yang aku nak kena baca lah. Azhar cakap, kau pergilah. Aku tak sihat lah. Aku macam tak boleh nak fokus nanti belajar. Dia cakap macam, Azhar cakap macam tu lah dekat dia. Jadi Mirul ni kata, takkan aku nak pergi seorang. Alah, kau ajak lah budak-budak lain. Azhar cakap macam tu. Jadi Mirul pun okey lah, dia faham lah yang Azhar tak nak ikut. Dan dia cuba ajak budak-budak lain. Dan budak-budak lain pun bagi macam-macam alasan, macam yang aku cerita tadi. Jadi Mirul macam biasa dia ambil keputusan untuk pergi seorang-seorang. Dan dia mengharapkan dekat perpustakaan blok sebelah, blok B tu, ada orang lain yang prep macam dia. Jadi dia pun berjalan, turun tangga pergi blok sebelah. Dan dia naik tangga. Apabila dia sampai di tingkat 3 blok B, dia dah sampai dekat pintu perpustakaan. Apa yang dia perasan dekat dalam perpustakaan tu memang tak ada orang lain, geng. Tapi apa yang membuatkan Mirul ni pelik, memang betul dia tak nampak siapa-siapa, melainkan dia nampak Azhar yang tengah belajar seorang-seorang dekat dalam tu, geng. Jadi Mirul ni pelik lah. Tadi aku ajak engkau, kau tak nak ikut. Banyak pula alasan kau. Masa bila pula kau datang sini? Ke masa aku pergi toilet kejap tadi, kau tiba-tiba datang seorang-seorang kat sini nak teman aku? Jadi Mirul ni pun husnuzon lah. Dia husnuzon. Dia ingat waktu dia pergi toilet sekejap, dia ingatkan Azhar ni kesian dekat dia. Azhar ni jalan seorang-seorang pergi kat perpustakaan dan nak teman dia lah. Jadi dia pun okey lah. Okey, waktu dia masuk ke dalam, dia cakap, Zah, kau tadi aku ajak kau tadi bukan main lagi, kau tak nak lah. Kau cakap tak larat lah, penat lah, apa benda. Ini tiba-tiba kau ada kat sini. Dia cubalah tegur Azhar ni kan. Sebab dia ajak tadi Azhar tak nak. Tiba-tiba dia nampak pula Azhar dekat dalam tu. Apa yang best dia, geng? Apa yang membuatkan Mirul ni seram? Azhar tu respon pun tak dengan apa yang Mirul ni cakap kat dia. Jadi Mirul ni dia husnuzon lagi. Dia mungkin ingat okey lah, kan Azhar cakap dia tak sihat,
Jadi mungkin dia nak teman Mirul ni sebab kesian, tapi dia tetap tak ada mood nak belajar. Dia nak teman je Mirul ni, tapi dia ada pegang buku lah dekat situ. Jadi Mirul ni lepas dia tegur Azhar, Azhar tak respon. Jadi dia pun buat tak tahu, dia keluar, dia duduk dekat depan Azhar, meja berdepan dengan Azhar, dan dia keluarkan buku dia. Para pendengar Meremang Studio, apa yang jadi malam tu? Apabila Mirul dengan Azhar ni tengah sama-sama belajar dekat dalam kawasan, dekat dalam bilik perpustakaan di blok B tingkat 3, jam waktu tu menunjukkan dekat pukul 11 malam. Tiba-tiba Mirul punya pen jatuh di bawah meja. Jadi bila dia punya pen dah jatuh, Mirul ni nak ambil lah. Dia pun cuba untuk mencapai pen dia, tapi tangan dia tak sampai. Jadi pen ni jatuh jauh-jauh, dia cakap macam tu. Dia pun cuba untuk menundukkan dia punya kepala ke bawah, dan akhirnya dia terpaksa untuk turun daripada kerusi dia untuk capai pen yang dekat-dekat dengan kerusi Azhar. Para pendengar Meremang Studio, bila Mirul ni cuba untuk capai pen dia yang dekat dengan kerusi Azhar, dia ada rasa sedikit pelik. Dia cakap, Mirul ni letak kaki atas meja ke? Dia cakap macam tu. Sebab apa tahu? Mirul ni cakap waktu dia cuba capai pen yang berada berdekatan dengan kerusi Azhar ni, dia tak nampak kaki Azhar tu. Jadi dia cakap, masa bila dia naik kaki? Mirul cakap macam tu. Jadi dia pun daripada bawah tu dia tegur lah, "Oi, kau selamba kau je letak kaki atas meja." Tapi seperti biasa, daripada awal sampailah kejadian tu, Azhar tak pernah pun respon. Jadi Mirul ni sebenarnya dia daripada awal lagi dia dah rasa seram, dia dah rasa pelik, dia dah rasa macam malam ni ada je yang tak kena. Pendengar Meremang Studio, dekat pukul 11 malam dekat dalam perpustakaan tak ada orang lain kecuali Azhar dan Mirul saja. Tiba-tiba keadaan bertukar menjadi seram sejuk, dan Mirul tiba-tiba terdengar bunyi tangisan sayup je. Bila Mirul dengar, siapa pula yang nangis? Jadi Mirul ni pun tegur, Azhar, siapa yang nangis tu? Suara perempuan kot. Sekali lagi Azhar tak respon dengan apa yang Mirul tanya. Korang tahu tak apa jadi, geng? Bila benda tu dah jadi berlarutan, Mirul cuba untuk cepat-cepat bangun daripada bawah meja dan untuk berdiri untuk tengok mana Azhar. Sebenarnya mana ada orang geng dalam tu. Mirul baru perasan yang daripada tadi dia seorang-seorang je yang ada dekat dalam pustakaan tu. Sudah Mirul, dengan risaunya, dengan nak menangisnya. Yelah, umur baru darjah 6 form 1, memang of course lah dia takut macam nak menangis. Korang tahu apa dia buat?
Dia tinggalkan dia punya beg, dia tinggalkan barang-barang, dia lari daripada perpustakaan dan turun ke bawah blok menuju ke blok dom dia sendiri. Para pendengar Meremang Studio, benda ni mungkin bagi kita kurang seram, tapi bagi orang yang sedang melalui memang seram. Jadi keesokan harinya, Azhar tiba-tiba dia nampak Mirul tidur dalam keadaan berselubung. Dan bila dia cuba untuk kejut Mirul, dia rasa badan Mirul ni menggigil. Dan seperti biasalah geng, bila budak-budak nampak hantu, Mirul disahkan demam panas. Dan hari tu dia demam panas untuk 3 hari. Jadi Azhar bagi tahu dekat cikgu dia, dan cikgu dia call mak bapak Mirul ni untuk ambil Mirul sebab Mirul demam dan kena bawa pergi hospital. Jadi itu dah dia kisah yang kedua yang Mirul ni share dekat aku. Yang pada korang, mungkin korang ada yang tak pernah duduk asrama, yang mana pernah duduk asrama memang boleh faham apa yang Mirul rasa malam tu bila kena daripada awal sampai akhir. Okay geng, so itulah dia cerita nombor 2. Bagi aku agak seram lah, sebab benda ni berlaku waktu dia umur darjah 6 form 1. Dan aku dapat merasakan seram tu sebab aku tak pergi, tapi dia cerita. Tapi dalam masa yang sama aku bersyukur lah sebab aku tak pergi dan aku tak hantar orang tu. Kalau aku yang hantar aku tak tahulah. Aku rasa kena sekali balik terus kot, dah berhenti dah. Memang tak ada. Okey, jom kita pergi ke kisah yang nombor 3. Okey geng, kisah yang ketiga ni, benda ni Mirul lah cerita kat aku. Okey, tapi benda ni tak jadi dekat dia. Benda ni jadi dekat ibu dia. Okey, pada tahun 2001 aku rasa benda ni jadi. Okey, waktu tu dekat area Seremban ni, bukan macam sekarang lah. Seremban ni kan sekarang dah jadi macam bandar. Dulu tahun 2000-2001 agak macam kampung lah, yang mana tak ada orang sangat lalu lalang, walaupun dah baru pukul 8, pukul 9. Okey, benda ni terjadi ada satu malam tu yang mana ibu dia ni adalah ibu tunggal. Waktu tu ibu dia dah kahwin aku rasa dengan papa dia yang baru. Cuma malam tu waktu benda ni jadi, papa Mirul ni dia bekerja malam sebagai pembawa kren. Dan waktu tu memang papa dia tak dekat rumah lah. Dan Mirul ni waktu tu ni dekat sekolah asrama. Jadi ibu dia duduk sorang-sorang dekat rumah. Kakak dia waktu tu tengah belajar. Okey, benda ni ibu dia cerita dekat Mirul lah apa yang terjadi malam tu masa ibu dia duduk sorang-sorang dekat rumah. Okey, para pendengar Meremang Studio, apa yang jadi malam tu, ibu Mirul ni cerita. Aku bagi nama ibu dia. Ibu dia ni aku tak nak bagi nama betul. Aku bagi nama bukan nama sebenar Aku bagi nama Makcik Siti Makcik Siti Okey, Makcik Siti. Okey, Makcik Siti ni dia cerita dekat Mirul. Dia cerita kat Mirul apa yang terjadi malam tu. Waktu tu memang Makcik Siti ni baru balik kerja lah, yang mana Makcik Siti ni bekerja sebagai housekeeping dekat hotel dekat kawasan Terminal 1 Seremban. Okey, malam tu dia balik agak lambat lah, dalam pukul 12 lebih. Sebab shift dia 12 tengah hari, 12 malam. Jadi dia sampai rumah dalam pukul 12 lebih sikit, dekat pukul 1 pagi. Jadi apa yang terjadi bila dia masuk dekat kawasan rumah dia, dia parking motor dan dia buka grill apa semua, dia masuk dalam rumah. Dan sebelum masuk rumah dia bagi salam macam biasa, dan dia masuk, dia pergi naik atas bilik dia mandi apa semua, dan dia turun balik untuk buat air dekat dapur.
Waktu dia masuk dekat dapur, waktu Makcik Siti ni masuk dekat dapur, dia dah rasa ada macam something wrong somewhere lah. Sebab dia ada rasa macam meremang sikit. Jadi dia pun buat tak tahu. Sebab kalau korang nak tahu, Makcik Siti ni dia memang berani pelik, kau tahu tak? Dia punya berani pelik. Memang kita orang ni yang saudara-saudara ni memang agak mengkagumkan lah juga Tapi sebab kita orang ni tak ada nak cakap apa-apa dekat dia, dan kita orang tahu dia berani je lah. Okey, malam tu waktu dia nak masuk dekat dapur, dia cuba untuk buka lampu. Dia dah rasa something wrong somewhere lah sebenarnya. Okey, kejap. Sorry. Okey, dia dah rasa something wrong somewhere dah. Dia ada rasa meremang. Cuma dia ni punya berani, dia meremang ni biasalah bagi dia. Sangat biasa. Jadi dia masuk ke dapur untuk buat air. Dia punya rutin lah. Sebelum dia tidur, dia akan buat air Milo, dia akan buat air TO macam tu lah. Jadi malam tu dia buat air Milo panas untuk dia minum, dan lepas tu dia nak masuk tidur. Okey, apa yang terjadi malam tu, waktu dia ambil Milo bersama, dia pergi dekat sinki, dia basuh-basuh tangan, dia ambil cawan, dan dia tengah tuang Milo. Dia terdengar ada bunyi ketukan tau dekat tingkap dia. Tingkap dia actually tingkap neko kampung tu, macam tingkap aku ni. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi ketukan yang datang daripada tingkap neko tersebut. Dia dengar macam tu. Para pendengar Meremang Studio, Mak Siti ni Dia takut sebenarnya, tapi dia memberanikan diri dia sebab yelah waktu tu tak ada siapa nak tolong dia. Anak dia tak ada, dua-dua tak ada, suami dia pun tak ada bekerja. Jadi dia kena beranikan diri dia. Korang tahu tak apa dia cakap? Dia kan warna 9. Siapa tu, dia cakap. Dia boleh tanya siapa tu geng dekat benda yang bunyi tu. Aku rasa Mak Siti ni ingat tu orang kot. Jadi bila dia tanya siapa tu, memang tak ada jawapan lah, tak ada respon daripada orang ke kat luar kawasan rumah dia tu kan. Jadi dia pun buat tak tahu. Tiba-tiba sekali lagi dia dengar bunyi ketukan tu lagi kuat. Bunyi dia obvious kan. Para pendengar Meremang Studio, korang tahu tak apa Mak Siti ni buat? Makcik Siti ni dia pergi menuju ke arah tingkap neko yang berada dekat sinki dia. Apa yang dia buat, waktu dekat pukul 1 pagi, dekat kawasan belakang rumah dia dekat dapur, dekat tingkap neko tu, dia cuba buka dan nak tengok lah apa sebenarnya yang ada dekat luar tu. Jadi Makcik Siti ni mau buka. Rupa-rupanya dekat depan muka dia tu ada satu sebujur tubuh warna putih, muka dia hitam, tengah tenung betul-betul dekat depan muka Makcik Siti ni. Jadi Makcik Siti ni, Mak Simirul ni, dia terkejut lah juga. Dia terkejut. Dia Astaghfirullahalazim. Kau buat apa ni? Boleh dia tanya macam tu? Korang tahu tak Makcik Siti, walaupun dia terkejut, apa yang dia buat, dia boleh tanya benda tu, kau buat apa belakang rumah aku ni? Benda tu tak jawab ni. Benda tu merenung tepat ke mata Ibu Mirul ni. Jadi Ibu Mirul ni ambil keputusan yang sangat-sangat bagi aku tak masuk akal lah.
Tak masuk akal untuk orang yang normal macam aku. Korang tahu tak apa ibu dia buat? Ibu dia pergi ambil air panas yang dia dah jerang. Dulu orang lama pakai cerik tu kan, dia dah jerang air tu. Dia pergi simbah dekat muka penatang tu, geng. Sudah aku cakap. Waktu Mirul cerita dekat aku benda ni, aku cakap, kau biar betul Mirul. Takkan ibu kau simbah kot? Ibu kau tak takut ke? Aku cakap macam tu lah. Dia cakap, tak, ibu aku sebenarnya dah banyak kali dah jumpa benda ni. Cuma aku je tak cerita kat kau. Ya Allah, para pendengar Meremang Studio, korang gila ke? Korang nampak benda tu depan mata korang? Merenung tepat dekat mata. Boleh pula ambil air panas. Tak lah. Kalau aku ke, korang ke, aku rasa baru tenung dah gedebak pensan kot. Tapi ya, ibu dia ni memang berani lah. Korang tahu tak apa yang jadi selepas ibu dia siram tu? Benda tu tiba-tiba gaib daripada pandangan ibu dia. Tak tahu lagi mana. Itulah. Ibu dia cakap apa? Itulah kacau orang lagi. Siapa suruh? Ibu dia cakap macam tu. Aku masa dengar cerita ni, aku gelak-gelak jugalah. Seram tu seram lah, gila. Kau nampak gula-gula depan mata, muka hitam tengah tenung kau. Gila kau. Kalau aku mau pensan tu. Jadi itulah cerita yang Mirul ni share dekat aku. Yang mana tiga-tiga cerita ni bagi aku ada yang seram, ada yang pelik, ada yang lawa. Bagi aku sangat-sangat fun, sangat-sangat menghiburkan. Dan sebelum aku habiskan sesi ni, aku nak bagi tahu korang, thank you so much yang mana sudi tengok video aku sampai habis, subscribe aku punya channel, tekan butang loceng, like dengan komen. Thank you so much, geng. Okay, korang memang support kau-kau punya aku. Aku memang tak sangka dah dapat korang yang sangat-sangat supporting, yang bagi aku feedback. Thank you so much. Sebelum aku habiskan ni, aku memang perlukan korang punya feedback lah. Yang mana aku ni baru berjinak-jinak dalam bidang storyteller ni. Yang mana kalau ada kekurangan, korang boleh tegur. InsyaAllah mana yang baik aku ambil, dan aku akan tambah baik balik apa yang aku perlu baikkan. Okay? Jadi aku ada beberapa cerita lagi yang aku nak share dekat korang, dan korang tunggulah next video yang akan datang. Pada yang belum subscribe, aku minta sangat korang untuk subscribe aku. Sebab subscribe ni kan free. Mana ada bayar? Tak ada bayar, free je. Tapi sebelum korang subscribe, korang kena tengok lo video aku. Barulah subscribe tu dia kekal lama sikit. Okay, geng, so itu saja malam ni. Apa-apa aku salah silap perkataan, aku minta maaf. Jadi thank you so much kepada korang semua yang dah support. Assalamualaikum, bye bye. Meremang Studio, bye bye. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Meremang Studio hingga ke akhir rancangan. Semoga kita semua akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat